Yang berhormat Tuan Samsul Iskandar bin Muhammad Akin, Bukit Katil. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana GST rakyat menderita, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, saya mohon menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Bukit Katil ini bersekali dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Pasir Mas pada 30 Mac dan Yang Berhormat Stew pada 5 April, memandangkan isu yang dibangkitkan adalah berkaitan iaitu kebolehpasaran graduan. Sila. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, berdasarkan sistem kajian pengesanan graduan bagi tahun 2015, seramai 23.9% ataupun 54,867 yang dikaji masih belum bekerja dalam tempoh 3 bulan sebelum convocation. Kajian ini adalah kajian di peringkat antarabangsa menggunakan tempoh yang lebih panjang iaitu 1 tahun sahaja sebagai penanda aras kebolehpasaran. Kita hanya menggunakan 3 bulan. Jumlah yang bekerja akan meningkat jika tanda aras 1 tahun digunakan. Bagi menangani isu pengangguran dan membantu mahasiswa meningkatkan keupayaan sara diri mereka selepas bergraduat, Kementerian Pendidikan Tinggi telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan program kebolehpasaran graduan ataupun Graduate Employability. Program kebolehpasaran graduan bertujuan meningkatkan lagi nilai tambah graduan daripada aspek kelayakan profesional mereka, ketampilan diri dan sahsiah bagi membantu pelajar-pelajar memperoleh pekerjaan yang relevan dengan keperluan majikan dalam pelbagai sektor. Ini juga dibantu oleh SLIM iaitu Skim Latihan Satu Malaysia dan juga Talent Corp. Untuk pelajar-pelajar yang masih belajar, beberapa program sedang dilaksanakan, dan antaranya ialah keusahawanan siswa, di mana mahasiswa digalakkan untuk berniaga di dalam kampus. Ada juga yang berniaga di luar kampus, di mana ruang-ruang niaga disediakan di dalam kampus dan beberapa program dengan kerjasama PUNB, Teraju, MTDC dan lain-lain. Program Integrated CGPA juga membantu kerana pelajar-pelajar bukan hanya ditaksir akademik mereka, tapi mereka juga ditaksir tentang keusahawanan mereka, kemampuan pengurusan mereka, kemahiran sosial dan juga kemahiran berkomunikasi mereka. Dengan integrated CGPA ini, pentaksiran ini bukan hanya mereka dinilai selepas mereka bergraduat. Mereka dinilai semasa mereka masih lagi belajar, itu dengan menggunakan kaedah for learning dengan izin dan juga off learning. Program CEO faculty juga membantu mereka kerana pelajar-pelajar akan didedahkan dengan syarahan-syarahan oleh tokoh-tokoh korporat seperti Tan Sri Azman Mokhtar, Tony Fernandez, Abraham Liu daripada Huawei, CEO Samsung, CEO Shell, CEO CIMB, Maybank, Motorola dan sebagainya. Mereka diberi mendengar syarahan dan juga mampu berinteraksi. Dan interaksi dengan CEO-CEO ini akan menambah baik kurikulum dan meningkatkan kolaborasi antara akademi dan juga industri. Program-program 2U2I, iaitu program 2 tahun universiti, U, 2 tahun industri, juga akan meningkatkan kebolehpasaran mereka. Ini akan dilaksanakan di UMK, Universiti Malaysia Kelantan dalam bidang keusahawanan dan juga UMP, iaitu dalam bidang pengurusan ladang pada September ini. Program Proficiency Bahasa Inggeris telah menampakkan peningkatannya, di mana dalam pencapaian band 3 ke atas
ujian MUET ataupun Malaysia University English Test, di mana kita lihat mereka yang mencapai band 3 ke atas telah meningkat sebanyak 27%. InsyaAllah program-program ini akan meningkatkan kebolehpasaran pelajar-pelajar semasa dan selepas mereka bergraduat nanti. Bukit Katil. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, dan terima kasih Menteri kerana telah memberikan pencerahan terhadap persoalan ini, khususnya yang berkaitan dengan program-program atau inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya kementerian, dalam aspek kebolehpasaran graduan. Cuma saya fikir penanda aras yang dikemukakan tadi mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenar di bawah. Misalnya bagi graduan bidang pendidikan, bidang kedoktoran, kita baca tahun lalu ada laporan media misalnya yang menyatakan from a doctor to a waiter. Mereka belajar menjadi doktor tetapi tidak berjaya mendapat pekerjaan sebagai seorang doktor kerana terlebih doktor dalam negara kita. Dan tentunya dimensi yang lain ialah soal graduan ini ada yang dianggap ataupun yang dinyatakan memilih pekerjaan, sehingga ke tahap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dah menjadikan ini sebagai satu asas untuk menjustifikasikan kemasukan 1.5 juta warga Bangladesh sebagai pekerja dalam beberapa industri. Sedangkan secara realiti di lapangan, bukannya sedikit graduan yang memilih atau menceburkan diri dalam industri yang tidak ada kaitan dengan bidang mereka di universiti. Cuma saya ingin tanya kerajaan, apakah ada satu koordinasi di kalangan semua kementerian yang berkaitan, khususnya dalam menangani isu-isu spesifik seperti yang saya sebutkan tadi, pengangguran di bidang kedoktoran, nursing dan sebagainya, dan apakah kerajaan akan meneruskan program MyBrain 15? Saya dengar tadi tidak ada program MyBrain 15 yang telah pun dilancar oleh kerajaan, terutamanya dalam menggalakkan lepasan ijazah pertama untuk menyambung pelajaran ke peringkat sarjana dan PhD. Apakah ini akan diteruskan dalam program rancangan Malaysia ke-11 ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Jawab yang kalian dululah. MyBrain 15 ini akan diteruskan, sebab itulah kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 300 juta ringgit dalam bajet rekonstruktif baru-baru ini untuk memastikan pelajar-pelajar dalam bidang yang lulus siswa-siswa dalam bidang masters dan juga PhD mampu untuk menyambung. Alhamdulillah baru ini kita telah memberi beasiswa kepada 10,000 baru ni, 10,000 pelajar-pelajar yang mampu untuk menyambung pendidikan mereka dalam bidang masters dan juga PhD di universiti-universiti tempatan. Berhubung dengan doktor-doktor yang Berhormat Bukit Katil mengatakan doktor-doktor tadi, sebenarnya dalam kita membuat kajian itu sensus, dia bukan kajian yang rambang. Jadi angka yang kita beri itu adalah tepat. Kita tahu siapa yang bekerja, siapa yang tak bekerja. Dan saya katakan mula-mula tadi, angka inilah untuk masa 3 bulan. Di peringkat antarabangsa, benchmarking penanda aras ialah 1 tahun. InsyaAllah jika kita memanjangkan lagi masa dalam 1 tahun, jumlah kebolehpasaran itu akan meningkat. Berhubung dengan doktor tadi, ini ialah isu housemanship. Jumlah-jumlah yang doktor bukan hanya lambakan yang ada dalam negara, tapi juga lambakan-lambakan yang datang daripada luar negara, dan Medical Council sedang melihat perkara ini agar lambakan itu tidak akan berlaku lagi. Sila. Siapa? Cuba. Terima kasih Tan Sri. Saya terus kepada soalan tambahan saya. Saya cuma nak bertanya pada pihak kementerian, apakah perancangan pihak kementerian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswaza lepasan ijazah sarjana muda pendidikan ataupun ISMP, keluaran IPTA yang masih lagi belum
mendapat pekerjaan dan masih lagi menganggur. Terima kasih. Sebenarnya daripada dahulu lagi Ijazah ni mereka telah diberitahu bahawa mereka tidak ada perjanjian dengan kerajaan bahawa mereka ini akan diserapkan dalam sistem persekolahan sebenarnya. Ini oleh Kementerian Pendidikan. Dan tapi anggapan sejak dahulu lagi di mana apabila mereka bergraduat daripada IMP ini mereka semestinya yang bukannya satu ketetapan yang telah disetujui oleh kerajaan sejak bermula. Ini kita kena rujuk kepada Kementerian Pendidikan tentang pengambilan mereka agar kita pastikan yang tidak ada lebihan di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan.